Amin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Dan jika ada dosamu itu, dan jika ada dosamu itu pada agama, maknanya sekiralah kita ni ada buat dosa pada agama, mana berkaitan dengan hukum agama. Seperti contoh, seperti engkau kupur akan orang. Itu kata dengan agama. Nah, kita bergurau, kita kata pada orang, mu ni kupur dah. Tak boleh tu kita buat bergurau gitu. Kita kata mu ni kafir dah. Kita mengkafirkan orang. Nah, jangan buat gurau dengan ayat-ayat kupur. Dia panggil, tu mana kita berdosa dari sudut agama. Sudut agama tak boleh kita nak menghukumkan orang ni kupur. Atau engkau bid'ahkan dia kan orang. Maknanya kita tuduh orang tu orang bid'ah. Orang bawa ajaran sesat. Tak boleh. Bid'ah. Bid'ah ni mana benda yang perkara yang menyalahi sunnah lah. Kita buat benda yang menyalahi sunnah, menyalahi ulama, menyalahi qiyas. Jadi kita membid'ahkan orang. Kita tengok orang tu buat amalan bid'ah tu. Kita tuduh orang tu bid'ah. Kita tuduh orang baca Yasin bid'ah, zikir, tahlil bid'ah. Habis dia membid'ahkan orang. Dia membid'ahkan orang. Itu dalam bid'ah agama ni. Ada sangat lah. Orang macam ni. Orang baca Yasin bid'ah. Doa lepas sembahyang bid'ah. Habis dia membid'ahkan orang. Dia tuduh orang tu bid'ah, orang ni bid'ah. Ziarah kubur bid'ah. Baca Yasin pak orang mati bid'ah. Dia membid'ahkan orang. Tahlil bid'ah, zikir bid'ah. Habis dia membid'ahkan orang. Jadi kata Imam Ghazali, katalah dosamu ialah dosa engkau membid'ahkan orang. Atau engkau sesatkan dia kan orang. Kita sesatkan. Kita kata sesat tu, mu ni ajaran sesat ke? Jangan sebenarnya kita tuduh. Kau sesat ke orang. Maka ni cara nak taubat. Maka iaitu dosa pada agamamu. Maka yaitu dosa pada agamamu. Dosamu mengkufurkan orang, membid'ahkan orang, mengatakan orang sesat. Terlebih sangat susah. Payah kita nak tobat tu payah. Susah tu. Kita nak tobat tu jadi payah.
Maka kata Imam Ghazali, tiada akan yang demikian itu, demikian dosa pada agama. Tiada jalan pada demikian itu, demikian dosa pada agama. Tak ada jalan cara nak taubat melainkan jalannya melainkan engkau dustakan akan dirimu pada hadapan mereka itu, mereka yang kau kufur, mereka yang kau bid'ah, mereka yang kau sesatkan. Jadi caranya, kata Imam Ghazali, kalau kita betul-betul insaf nak taubat, melainkan kau dustakan dirimu. Apa maksud dustakan dirimu? Yakni engkau mengaku kesalahanmu. Dustakan dirimu yakni mengaku kesalahanmu. Kita buat pengakuan depan orang yang kita kufur. Kita kata, saudara, saya minta maaf banyak-banyak kerana saya tersalah menghukumkan awak ni kufur. Kerana saya tersalah menghukumkan awak ni bid'ah. Saya tersalah menghukumkan awak sesat. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Itu cara lah. Mana kita dusta, maksudnya kita mengaku salah, atau kita buat pengakuan di hadapan orang yang kita kufur, orang yang kita bid'ah, orang yang kita sesatkan itu. Nak buat pengakuan. Serta engkau minta halal daripada mereka itu. Mereka mana? Mereka yang kau kufur, mereka yang kau bid'ah, mereka engkau yang kau sesatkan mereka. Minta halal, malah minta maaf. Maaflah saudara, halalah salah silapku. Kerana aku tersalah mengkufurkan kau, menuduh kau kufur, menuduh kau bid'ah. Maka jika tiada dapat akan yang demikian itu, maka jika tiada engkau dapat akan demikian itu, demikian minta halal. Kalau tak dapat, nak cari orang yang kita kufur, entah ke mana dah dia pergi, kita tak tahu. Mungkin dia sudah meninggal, mungkin dia sudah hijrah ke tempat lain. Jika engkau tiada dapat, maka jika tiada dapat engkau yang demikian itu, demikian minta halal dengan orang yang kau kufur, orang yang kau bid'ah, orang yang kau sesatkan mereka. Kalau tak dapat, maka taubat engkau kepada Allah. Taubatlah. Nak tak nak taubat, wajib kena taubat. Jangan putus asa. Walaupun kita tak mampu nak minta maaf sama mereka, taubat tetap kena taubat. Bila kita taubat, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadih. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menerima taubat daripada hamba-Nya. Bila dituntut supaya kita taubat, selalulah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yurghar ma lam yurghar. Allah Ta'ala terima taubat hamba ma lam yurghar, selama nyawa tidak sampai ke halkum. Seandainya kita nak mati, nyawa sudah melepasi halkum untuk keluar daripada batas halkum, bila nyawa sampai dekat halkum,
maka pintu taubat sudah ditutup. Ini bagi kita yang berasa lama lagi nak mati tak tahu bila, peluang untuk taubat ni terbuka luas. Ini kita taubat. Kita minta ampun. Maka jika tiada dapat akan demikian itu, demikian minta maaf, minta halal. Demikian itu minta halal. Maka taubat engkau pada Allah, bahawa ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghalalkan kesalahan kita. Bahawa ya Allah menghalalkan akan yang demikian itu, demikian dosa pada agama. Demikian itu, demikian dosa pada agama tu bila? Yani pada hari kiamat. Jadi taubat wajib kita kena taubat. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Dosa kecil pun kena taubat, dosa besar pun kena taubat. Kata seorang ulama, jangan kau pandang pada kecil dosamu itu, tetapi pandanglah engkau kepada kebesaran siapa yang kau buat dosa kepadanya. Situ kita nak. Itu kata hukamat. Jangan kau pandang kepada kecilnya dosamu itu. Jangan kita tak taubat pun tak apa, dosa kecil je. Jangan kau pandang kepada kecilnya dosamu itu. Tetapi pandanglah engkau kepada kebesaran siapa yang engkau buat dosa kepada. Siapa kita buat dosa? Walaupun kecil, kepada siapa kita buat dosa? Iaitu kita buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung maka kewajipan kita kena taubat. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita pelajari dalam bab taubat, kita kena ingat rukun taubat yang menggugurkan dosa ada 3. Ingat baik-baik, kita nak buat rumusan. Nak buat rumusan bahawa rukun taubat yang menggugurkan dosa. Yang menggugurkan dosa. Rukun taubat yang menggugurkan dosa ada 3 perkara. 3. Imam Ghazali beritahu dah 3. Mana dia 3? Kalau kita betul-betul nak taubat, mesti ada 3 rukun ni. Kalau tak cukup 3 rukun, taubat tak sah. Tak sah taubat. Mana 3 rukun taubat yang menggugurkan dosa? Yang pertama, menyesal. Menyesal atas apa yang ia buat daripada dosa. Apa yang kita buat daripada dosa, kita menyesal sehabis-habis menyesal. Itu satu rukun. Menyesal. Itu satu rukun, menyesal atas apa yang kita buat daripada dosa. Tak kira dosa apa benda pun, asal ke benda tu berdosa, kita menyesal sungguh-sungguh. Satu. Tak sah lagi. Rukun yang kedua, berhenti daripada dosa. Maknanya kita meninggal akan dosa itu. Dosa yang kita buat tu kita berhenti, kita tinggal. 2. Yang ketiga, kita berazam. Kita berjanji dalam hati bahawa kita tidak akan mengulangi, tidak akan kembali lagi kepada dosa selama-lamanya. Tak nak buat sampai bila-bila dah. Kena berjanji. Malah azam dalam hati kita, aku tak akan tinggal lagi dah solat. Aku tak akan mencuri lagi dah. Aku tak akan pukul orang. Aku tak akan tipu orang lagi dah. Berjanji selama-lama. Bukan untuk tahun ni, bukan untuk tahun depan. Selama-lama aku tak akan ulangi perbuatan yang telah lalu. Kena berazam di situ. Baik. Bila kita taubat, cukup 3 rukun tu cukup dah. Tu rukun asas. Maka kita kena tambah rukun yang keempat. Mana rukun yang keempat? Rukun yang keempat, rukun yang berkaitan kita dengan manusia. Dia beritahu dah. Mereka tahu, seandainya dosa kita berkaitan, kesalahan kita, jenayah kita berkaitan dengan manusia,
Nah, ataupun kaitan dengan agama, contohnya. Nah, contohnya dosa kita. Katalah dosa kita tak penuh bayar zakat. Contoh lah. Kita wajib bayar zakat sebab kita ahli perniagaan, kita ada simpanan yang banyak. Tiba-tiba kita tak bayar. Sedangkan syarat haul dan nisab cukup, kita tak bayar. Jadi bila kita taubat, maka kita kena bayarlah zakat, kena qada. Berapa tahun kita tak bayar? 10 tahun kita tak pernah bayar zakat. Sedangkan kita berkewajipan bayar zakat, maka hari ni kita kena qada. Berapa setahun yang wajib kita keluar? Kalau 10 tahun, berapa jumlah? Kena bayar. Atau kalau kita, dosa kita mengambil hak orang. Nak kita ambil hak orang. Bila kita taubat, wajib kena hantar balik. Hantar balik pada Tuhan dia. Kembalikan pada Tuhan. Kalau benda tu sudah habis, Allah dah kita ambil, kita makan dah lah. Waduh yang musakin hak kita ambil, kita makan habis. Apa nak pergi nak hantar balik macam mana habis dah. Ataupun kalau kita curi lembu, kita jual ada lembu. Nak hantar balik mana. Jadi kalau sekiranya kita tidak boleh hantar balik sebab barang kita ambil tu sudah hilang atau sudah habis, maka wajib dibayarkan harganya. Harga kena bayar. Bayar harga. Berapa harga? Nah, berapa harga? Maka harga yang wajib dibayar mengikut kehendak tuannya. Tak boleh mengikut kehendak kita. Walaupun kita curi seekor lembu. Zaman dulu katalah lembu seekor harga RM100. Zaman sekarang lembu seekor harga RM3,000. Nah, maka hari ni baru kita taubat. Maka kita kena hantar balik lembu. Lembu yang kita curi sudah kita jual habis. Kita kena bayar harga. Berapa harga kena bayar? Kena bayar harga masa curi RM100 ke? Kau kena bayar harga sekarang RM3,000. Jawapannya bukan dengan harga RM1,000, bukan harga RM3,000, wajib kena bayar dengan harga yang disukai oleh tuan lembu. Kalau tuan lembu kata, aku mau RM2,000, kena bayar RM2,000. Kita tak boleh bayar RM1,000. Sebab tujuan kita nak bayar. Kita nak suruh tuan dia reda. Kita nak bayar harga RM1,000. Sedangkan tuan nak RM2,000, dosa kita tak lepas. Sebab tuan dia tak reda. Matlamat kita bayar nak suruh tuan dia reda. Saya tak reda tu. Nah, RM1,000. Saya nak RM2,000. Maka kita bayar agak RM1,000. RM1,000 je masa dulu. Dulu dah tuan dia nak RM2,000. Ini dah kena bayar harga yang disukai oleh tuan dia. Bukan harga yang disukai oleh kita. Bukan harga semasa, bukan harga zaman dulu. Harga yang disukai oleh tuan. Tuan dia nak berapa? Tu berapa tu kena bayar dah. Tu cara bayar harga dah. Kalau tuan sudah mati, mati dah tuannya. Munggu lama dah. Mati. Kalau tuan sudah mati, bayar pada pewarisnya. Pewaris dia. Bayar. Nak cari waris dia. Isteri dia ke, anak dia ke, kena bayar pada pewaris dia. Kita beli barang orang tak bayar. Maka kita nak bayar, tuan dia tak ada dah. Maka waris dia. Nak bayar pada pewaris. Cari waris dia. Kalau sekiranya waris ni tak ada. Misal lah. Kalau kita katalah. Tak ada. Orang tu mati dah. Dia tak ada waris. Tak ada saudara mara. Nak bayar ke siapa? Nak bayar ke orang lain tak boleh. Dia waris boleh terima pusaka. Kalau tak ada waris, maka caranya yang Muzali kata semalam, cara mana kalau sukar untuk kita bayar balik, maka caranya kita sedekah kepada fuqara. Ni hutangku RM1,000 ni, aku sedekah pada fakir miskin, niat pahala untuk tuan hutang. Ataupun kita sedekah pada masjid, sedekah jariah, niat pahala sedekah ni untuk tuan hutang. Tuan duit aku hutang tak bayar ni. Itu cara.
Supaya akhirat besok dia tak akan tuntut kerana dia dapat pahala hasil kita derma masjid. Itu cara. Habis kalau kita miskin, katalah kita ni miskin. Kita miskin, kita sudah papa ke dana, nak bayar tak ada duit. Nak kerja kita ni kena stroke berapa sakit cimani darah tinggi berapa. Misal kata. Kita miskin. Nak bayar macam mana? Tuan dia kata, kena bayar. Aku tak halal kalau awak tak bayar. Maka wajib kita kena bayar. Soalnya kalau kita miskin nak bayar apa? Kalau kita miskin. Kita miskin nak bayar tak mampu. Jadi kalau kita miskin nak bayar sekarang tak mampu, sedangkan tuan hutang suruh kita bayar juga, maka kita kena niat, kita kena berjanji dengan tuan dia, kita akan bayar bila kita ada harta. Kita akan bayar. Nak bayar sekarang tak ada lagi. Saya akan bayar bila saya ada belanja. Maka bila kita berjanji nak bayar, bila ada belanja, maka kewajipan kita kena berusaha, carilah rezeki sikit-sikit untuk bayar sikit-sikit. Bayar. Tak boleh kita marah, nanti aku kaya, aku bayar. Dia tahu kerja bila nak kaya. Jadi kena usaha. Kena ada usaha. Usahalah. Kalau terpaksa minta sedekah, minta sedekah. Mata minta derma, minta derma. Untuk bayar hutang sikit-sikit kena berjanji. Pasal tu ada tak halal. Seandainya kalau kita mati tak sempat bayar lah ke mana? Kita berjanji. Kita berjanji dengan Tuhan dia. Saya akan bayar bila saya mampu. Sekarang ni saya miskin, saya tak boleh bayar. Bila saya mampu, saya bayar. Dalam keadaan duk tunggu nak bayar tak dapat, nak bayar tak dapat, akhirnya kita mati dulu. Kita mati. Bukan tak nak bayar, tapi tak boleh bayar sebab miskin. Mati. Sekiranya kita mati, adakah kita akan didakwa di akhirat kerana tak bayar, ataupun kita dimaaf oleh Allah kerana kemiskinan kita tak mampu bayar? Maka di situ berlaku perbezaan di kalangan ulama. Sebagian ulama kata dituntut di akhirat. Walaupun kita tak mampu bayar kerana kemiskinan, akhirat tetap dituntut. Sebahagian ulama kata mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak tuntut dosa kita di akhirat, kerana Allah Ta'ala tahu kita betul-betul miskin sungguh, papa sungguh. Ada dua pandangan. Betul? Janganlah kita melengah-lengahkan sampai tahap kita ni tak mampu lah. Bimbang saat ni lah. Takutnya mati ke Allah Rabbi. Itu masalah dosa kita ambil orang. Kalau dosa mengupak, Imam Ghazali beritahu dah kan. Kita ni mengupak orang banyak. Adakah kita kena pergi minta maaf dengan dia kalau kita mengupak? Cara mana kita nak minta maaf dengan dosa kita mengupak orang? Jadi pandangan ulama, kalau kita mengupak orang ni banyak dosa aku mengupak kau mamat. Misalnya. Jadi hari ni kita insaf. Kita insaf. Bila kita insaf, kita tobat. Persoalannya, adakah perlu kita kena beritahu pada mamat? Maaf aku ni mengupak kepadamu. Kena beritahu ke tidak beritahu? Jawapan ulama, seandainya upatan kita belum sampai kepada pengetahuan orang kita umpat, tidak wajib minta maaf, minta ampun dengan Allah sudah cukup. Maknanya kita mengupak ni, mamak tak tahu pun, tak ada orang yang beritahu kat mamak kata kita umpat sama dia. Maka cuma madai dia, minta dengan Allah, ya Allah ampunlah dosa aku. Tapi kalau sekiranya kita mengupak ni, berita upatan kita sudah sampai ke telinga orang yang diupak, dia pun marah. Dia kata dia ni ngopak aku, marah dia. Maka ketika tu kita kena tobat serta kena pergi jumpa dia. Minta maaf banyak-banyak. Agak-agak dia maaf pada. Mudah-mudahan dia maaf. Kalau dia tak maaf, pandai-pandai lah nak suruh maaf.
Kalau kita pergi nak minta maaf, kalau kita mengopak, kita ada salah. Nah, mungkin dia tak maaf, mungkin dia maaf. Jadi cara nak suruh dia maaf tidak payah. Ini pandangan saya kan. Mana cara tak payah. Kita nak pergi minta maaf dengan orang kita mengopak tu, jangan pergi saja. Bawa dah gula 2 kilo, buah 5 2 kilo, biskut ke 2 bungkus. Nah, nasi belauk ke 2-3 bungkus. Ni walimah ni. Ambil lah sedekah. Lepas tu minta lah maaf. Ada harapan dia maaf. Apa? Ni kita tangan saja. Maaf lah. Lama kat maaf. Bawa lah sesuatu hadiah untuk menyejukkan hati. Tu cara dia kita nak minta maaf. Bawa benda. Nak memikatkan hati dia. Jadi bila kita pergi jumpa dia, jangan cakap lagi. Ni ada buah tangan ni. Buah 5 2 kilo beli ni lah 5 sakih kat ni wadriyah musakin ni. Allah dia kat sukalah dapat makan wadriyah. Moga mahal. Nak bila-bila suka tu Allah maaflah. Aku ni banyak ngopak kamu. Alah, maaf dah. Pasal boleh wadriyah. Ni cara. Nah, bagi duit kau. Nah, salam kat dia tu bagi RM10. Barulah kita cakap. Ni kita panggil kosong minta maaf. Kan? Silap-silap minum teh rumah dia habis biskut dia pula. Kita begini. Tidak kau kita ni. Dah. Tu. Apa ni tak ada bahasa ni kita. Tu cara kalau kita dah mengopak. Ada pun dosa kalau dosa kita deki. Katalah kita ni. Dosa kan deki ni dosa besar kau. Kita ni deki kau orang tu, deki kau orang ni. Kalau dosa kita dosa deki, maka tidak wajib kita pergi minta pergi sebut. Tak wajib kita beritahu. Memadalah kita minta doa pada Allah, taubat pada Allah, biar Allah Ta'ala ampunkan dosa deki kita. Kerana deki-deki ni bagi dalam hati, jangan kita beritahu. Jangan pergi jumpa maaf aku ni selalu dekikan kau. Takut jadi fitnah, takut jadi dia semakin benci sama kita. Bila dia tahu kita dengki sama dia, rahsiakan. Biar kita dengan Allah saja yang tahu. Itu cara kita nak taubat. Dan kita minta ampunlah pada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Dan bila kita selesai semua taubat ke apa, maka kita perbanyakkanlah buat amalan. Banyakkan baca istighfar. Lebih-lebih lagi kalau boleh kita baca istighfar, penghulu istighfar. Baca penghulu istighfar kalau kita nak taubat. Mana penghulu istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tu baca istighfar tu. Sifat mana-mana pun boleh. Tapi penghulu istighfar yang paling besar asal ni. Sebab Nabi kata apa dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, siapa yang baca istighfar tersebut, istighfar penghulu tadi, dia baca andainya kalau dia baca di waktu siang hari, dengan yakin Allah Ta'ala ampun dosa dia, mengharap. Dia baca dengan yakin. Seandainya dia meninggal di waktu siang, sebelum petang, maka dia termasuk di dalam ahli syurga. Siapa yang baca di waktu malam, tiba-tiba dia baca sebelum subuh, dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk dalam ahli syurga. Mudah-mudahan orang baca istighfar tu. Bagi kita bacalah dan dia panggil penghulu istighfar. Itu istighfar yang paling molek kalau kita baca, kalau kita betul-betul kita bertaubat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan Nabi kata kalau kita baca waktu siang, mati sebelum malam, masuk syurga. Kalau kita baca waktu malam, mati sebelum subuh, masuk syurga. Mudah-mudahan.
Tu bacalah banyak-banyak supaya Allah Taala ampunkan dosa kita. Wallahu a'lam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.